Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-19. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-26 dan 27 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku berkendakkan diriku. Suaminya tercengang mendengarnya. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya dengan berkata, jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu. Dan menjadilah Yusuf dari orang yang berdusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu. Dan Yusuf adalah dari orang yang benar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-26 dan ke-27 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa wanita itu segera menuduh Yusuf AS dan mengusulkan agar dia dijatuhi hukuman berat. Ketika pertama kali mereka ditemukan oleh suami wanita itu, Yusuf AS terdiam. Dia menjaga emosinya dan dia tidak menuduh atau memburukkan wanita itu kerana menghormati suaminya. Namun setelah Yusuf AS dituduh, maka barulah dia membela diri dengan berkata, aku tidak pernah bermaksud buruk kepadanya. Bahkan aku menghormatinya, tetapi dia yang bermaksud buruk dengan menggodaku untuk menundukkan diri kepadanya. Suami wanita itu sedang berhadapan dengan dua orang yang saling menuduh. Pertama, isteri tercinta yang hatinya ingin agar ucapannya benar demi kehormatan rumah tangga. Dan kedua, pemuda tampan yang dianggap anak dan yang selama ini dikenal dan dipercayai dengan sepenuh hati. Kali ini dia benar-benar bingung. Dalam kebingungannya, datang seorang saksi dari keluarga wanita itu untuk memberi kesaksian. Dia berkata, jika engkau melihat bajunya koyak di bahagian hadapan, maka wanita itu telah berkata benar. Dan jika demikian, maka Yusuf AS berbohong, bahkan dia termasuk dalam kalangan pendusta. Hal ini demikian kerana jika koyaknya baju dari hadapan bermakna Yusuf AS berhadapan untuk mengganggu wanita itu. Tetapi wanita itu menolaknya sehingga mengoyakkan bajunya. Sambung saksi itu lagi. Dan jika engkau melihat bajunya koyak dari belakang, maka wanita itu yang telah berdusta.
dan Yusuf termasuk dalam kalangan orang yang benar. Itu bermakna bahawa Yusuf AS menghindar dan lari, lalu dikejar oleh wanita itu dari belakang dan memegangnya dengan kuat sehingga koyak bajunya memanjang ke bawah dan buka ke tepi. Bagi lafaz wasyahida syahidum min ahliha bermaksud seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksian. Pertanyaan bagaimana saksi itu hadir dan menyampaikan kesaksiannya, maka boleh jadi dapat dikatakan bahawa kehadirannya adalah bersama dengan kehadiran suami wanita itu ke rumah dan bersama-sama pula mendengar suara gaduh yang membawa mereka menemukan isterinya bersama Yusuf AS di pintu terakhir. Boleh jadi juga setelah terjadinya peristiwa itu, sang suami terus menjemput salah seorang daripada ahli keluarga isterinya untuk menyaksikan dan memberikan pendapat tentang apa yang perlu dia lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-26 dan 27 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi, Yusuf pun berkata kepada Al-Aziz, dialah yang telah merayu saya dan telah mengatur segala langkah dan muslihat. Tetapi aku tetap menolak ajakannya seraya aku lari untuk melepaskan diri. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui mentafsirkan lagi, oleh kerana mereka berdua saling menuduh dan saling mengaku dirinya yang benar, maka bangunlah salah seorang daripada keluarga isteri Al-Aziz memberi kesaksiannya berdasarkan bukti yang dapat diperolehi. Katanya, kami mendengar suara huru-hara dan kami melihat baju yang terkoyak. Tetapi kami tidak mengetahui siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar. Maka jika baju koyak di bahagian hadapan, nyatalah isteri Al-Aziz benar dan Yusuf berdusta. Sebab dengan itu bermakna Yusuf yang menerkam dan isteri Al-Aziz yang menolak. Jika baju koyak di bahagian belakang, maka isteri Al-Aziz yang berdusta dan Yusuf yang benar. Sebab baju yang koyak di bahagian belakang bermaksud Yusuf yang dikejar oleh isteri Al-Aziz. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-26 surah Yusuf ini menyatakan bahawa Yusuf berkata, dialah yang memujukkan. Menginginkan aku, Yusuf tidak bercakap panjang. Percakapannya tegas, iaitu perkataan daripada orang yang tidak bersalah, sebab itu tidak berbelit-belit. Dia mengatakan dia yang memujuk saya dan merayu-rayu. Majikannya terdiam. Kemanakah sangkaan yang perlu dia condongkan sebab keduanya masuk di akal. Yusuf muda remaja, sedang mendewasa. Dan sebaliknya, dia juga lebih tahu siapa isterinya. Maka naik saksilah seorang saksi daripada keluarga perempuan itu. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci dari mana timbulnya dan bila datangnya seorang saksi itu. Saksi itu berkata jika keadaan kemejanya itu koyak sebelah hadapan, perempuan itulah benar dan dialah yang berdusta. Jika kemeja koyak di bahagian hadapan, benarlah wanita itu sebab bermaksud Yusuf yang hendak mengganggu perempuan itu atau bermaksud buruk kepadanya. Perempuan itu mungkin cuba mempertahankan diri dengan keras dengan menolak Yusuf sehingga koyak bajunya. Dengan demikian, pasti koyak baju itu di bahagian hadapan. Jika demikian, benarlah perempuan itu dan Yusuf berdusta. Profesor Dr. Hamka seterusnya mentafsirkan ayat ke-27 surah Yusuf, jika keadaan kemeja itu koyak di belakang, maka perempuan itulah berdusta dan dia adalah orang yang benar. Sebab koyak di bahagian belakang bermaksud bahawa kemeja itu ditarik dari belakang oleh perempuan itu. Kerana Yusuf tidak mahu, dengan demikian benarlah Yusuf bahawa dialah yang dirayu, bukan dia yang mengganggu atau memperkosa. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-26 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa Yusuf berkata dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberi kesaksian
jika baju gamisnya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Yusuf sedang melindungi dirinya dengan rasa harga diri. Terlalu besar dan terlalu mulia, dia hendak untuk terbawa oleh amarah saling menuduh. Kearifan itu sering muncul dari anak kecil atau dari bayi dalam susuan. Manakala tafsiran ayat ke-27 surah Yusuf ialah, jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Jika terkoyak dari belakang bermaksud Yusuf ditarik dan dia berada di posisi enggan dan tidak mahu. Ini adalah kearifan yang logik, adil dan tidak pilih kasih. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-26 dan 27 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengisahkan fitnah yang perlu dihadapi oleh Yusuf semasa zaman remajanya. Nabi Yusuf telah digoda oleh isteri Al-Aziz. Namun baginda enggan dan melarikan diri. Keadaan ini telah disedari dan diketahui oleh Al-Aziz sendiri. Nabi Yusuf dituduh bahawa baginda yang menggoda isteri Al-Aziz. Lantas baginda mempertahankan diri dengan mengatakan isteri Al-Aziz lah yang menggodanya. Maka Al-Aziz dalam kebingungan untuk mengesahkan siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Lantas datang saksi daripada kalangan ahli keluarga isteri Al-Aziz dengan memberi pandangan bahawa jika bahagian hadapan baju Yusuf yang terkoyak, maka isteri Al-Aziz benar dan Yusuf berdusta. Jika sebaliknya, bahagian belakang baju Yusuf terkoyak, maka Yusuf benar dan isteri Al-Aziz berdusta. Maksiat adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kisah ini terdapat dua kemungkinan untuk kita ambil iktibar, iaitu perbuatan mendekati zina dan berdusta. Jika dilihat dalam situasi masyarakat kini, dua kemungkaran ini semakin dianggap remeh dan enteng. Sedangkan dua perkara ini boleh menjadi punca kerosakan masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jika kita lihat semua agama samawi bersepakat ke atas pengharaman zina dan menentangnya dengan keras, dan agama yang terakhir ialah Islam yang melarang keras perzinaan, kerana perbuatan itu akan merosakkan keturunan keluarga, berlakunya kes pembuangan janin dan anak, menjatuhkan nama baik kaum kerabat, memecah belahkan hubungan silaturahim, tersebarnya penyakit kronik nafsu bermaharaja rela dan merendahkan moral insan seseorang. Manakala bagi perbuatan berdusta pula akan mendorong seseorang itu untuk melakukan kejahatan lain. Sifat dusta dan bohong yang sudah menjadi kebiasaan akhirnya akan membentuk tabiat dan ia akan berterusan berdusta dan berbohong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa, wa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba." Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke syurga. Sesungguhnya jika seseorang yang sentiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya pendustaan itu akan membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya, jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-26 dan 27 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu bersikap jujur dan menjauhi pembohongan dan pendustaan. Berdusta merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang munafik yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam perlu
menahan nafsu dan godaan daripada melakukan perkara maksiat yang dimurkai Allah. Bagi menahan nafsu adalah digalakkan bagi seseorang untuk berpuasa bagi melenturkan nafsunya. Setiap Muslim perlu menjauhkan diri daripada mendekati zina. Zina adalah perbuatan keji dan maksiat yang membawa kerosakan kepada diri. Maka jalan-jalan mendekati zina juga perlu dijauhi sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.